Hai semua, hari ini cikgu akan menerangkan tentang kereaktifan unsur kumpulan satu ya. Okey, bila kita sebut tentang kereaktifan, kita merujuk kepada sifat kimia lah. Bagaimana bahan itu bertindak balas dengan bahan lain. Jadi kereaktifan ini dikaitkan dengan kecenderungan, okey? Kecenderungan ya. Kecenderungan atom untuk menerima ataupun melepaskan elektron ya, untuk menerima ataupun melepaskan elektron. Okey, melepaskan elektron untuk sama ada dia menerima, melepas ataupun berkongsi ya, berkongsi elektron. Okey. Bila kita sebut elektron, kita kena faham balik ya. Dalam model atom, kalau ini ialah nukleus, yang berada di petala ini adalah elektron. Ingat yang bertindak balas ini sebenarnya adalah elektron yang berada dalam petala terluar ataupun kita sebut sebagai elektron valens. Okey, jadi kereaktifan ini merujuk pada kecenderungan atom untuk menerima atau melepaskan atau berkongsi elektron ya. Jadi kita kena faham balik ya, elektron itu berada di petala. Elektron yang dimaksudkan ini adalah elektron valens. Sama ada elektron valens itu dilepaskan ataupun dia terima elektron ataupun dia berkongsi elektron. Untuk apa? Untuk apa dia menerima, melepaskan ataupun berkongsi elektron? Hanya satu ya, untuk mencapai susunan elektron yang stabil ya, untuk mencapai kestabilan. Mencapai kestabilan. Seperti mana yang kita sudah belajar sebelum ini, hanya kumpulan 18 sahaja dalam jadual berkala adalah unsur yang lengai. Lengai. Maksudnya unsur kumpulan 18 ini adalah unsur yang sudah stabil. Dia tidak perlu lagi menerima elektron, dia tidak perlu lagi melepaskan elektronnya ataupun berkongsi elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi untuk unsur kumpulan 1, untuk unsur kumpulan 1, unsur kumpulan 1 adalah unsur-unsur ataupun atom yang mempunyai elektron valens. Elektron valensnya adalah 1. Elektron valensnya adalah 1. Hanya ada 1 elektron valens. Kalau kita ingat semula, unsur-unsur kumpulan 1 adalah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium ya. Masih ingat? Unsur kumpulan 1 terdiri daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Jadi kalau lithium, dia punya susunan elektron adalah 1. Natrium 2, 8, 1. Kalium 2, 8, 8, 1. Kita perhatikan sini, ada 1 elektron valens. Itu sebabnya disebut sebagai kumpulan 1 ya. Ini disebut sebagai elektron valens. Untuk mencapai kestabilan, petala yang kedua ini dia perlu capai 8 elektron ya. Jadi sini 1. Jadi kalau kita tengok ini 1, sama ada mana yang lebih mudah? Dia perlu kasih lepas ini 1 elektron, perlu lepaskan 1 elektron, dia perlu lepaskan ataupun dia perlu terima 7. Mana yang sesuai? Pastinya dia akan lepaskan. Dia akan lepaskan 1 elektron valens ini untuk mencapai kestabilan. Jadi unsur kumpulan 1, dia perlu melepaskan 1 elektron valens untuk membentuk ion ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk model atom, model atom. Kalau atom, atom lithium, kita tulis dia
sebagai ini nukleus. Oke, ini ialah petala pertama. Oke, petala kedua dia yang ini. Jadi kalau atom lithium dia punya susunan elektron ialah 21. Oke, tapi bila elektron valence ini dilepaskan, maka atom lithium ini akan membentuk ion lithium. Oke, ion lithium di mana dia akan jadi macam ini lagi. Oke, dia jadi macam ini. Oke, ini ialah susunan atom ataupun cara kita menulislah ion lithium. Oke, sebab sini susunan dialah 2. Oke, sebab satu elektron valence ini sudah dilepaskan, jadi dia 2 lah. Oke. Oke, sekarang kita lihat pada tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. Ingat air H2O, gas oksigen O2, klorin Cl2 ya. Oke, lithium, natrium dan kalium mempunyai sifat kimia yang berbeza, yang sama. Oke, ingat unsur dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama, tetapi mempunyai kereaktifan yang berbeza. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama kita lihat tindak balas logam kumpulan 1 ini dengan air ya. Oke, sifat kimia dia ataupun kereaktifan. Oke, apabila logam alkali, disebut sini logam alkali. Logam alkali ini adalah unsur kumpulan 1 ya. Nama lain bagi unsur kumpulan 1 adalah logam alkali. Apabila bertindak balas dengan air akan menghasilkan larutan hidroksida. Bila sebut larutan hidroksida maksudnya larutan itu mengandungi ion hidroksida. Ini. Oke, bersifat alkali ya, bersifat alkali. Oke, bersifat alkali dan juga menghasilkan gas hidrogen. Sebagai contoh ya, ini ialah lithium ya. Lithium adalah unsur kumpulan 1 ataupun logam alkali lah. Oke, bertindak balas dengan air H2O. Oke, menghasilkan larutan hidroksida disebut sebagai lithium hidroksida. Oke, dan juga gas hidrogen. Oke, jadi ini yang kita sebut sebagai larutan hidroksida. Jadi untuk case ini kita sebut sebagai lithium hidroksida. Oke, dan juga gas hidrogen. Oke, gas ini kalau kita boleh uji dengan menggunakan kayu uji menyala. Kayu uji menyala. Oke, jadi ini untuk lithium. Coba kamu tulis untuk natrium ya. Kena belajar tulis ya. Lithium, natrium, kalium. Jadi kalau natrium, bertindak balas dengan air, menghasilkan natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Selepas kamu tulis ini, untuk penulisan kimia ya. Satu marka ialah bila kamu menulis bahan yang betul dengan hasil yang betul. Dengan syarat mesti dia punya formula betul. Selepas bahan dan hasil itu betul, satu marka, kamu kena seimbangkan. Seimbangkan ya. Jadi bila sudah seimbang, baru dapat full mark 2 marka. Ini cecair, air memang cecair ya. Ini larutan aqueous, ini gas. Kalau dia punya keadaan fisikal itu dia tidak berapa ditekankan lah. Jadi kalau kamu tidak yakin dengan keadaan fisik, tidak perlu tulis. Itu sifat logam alkali ataupun unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air ya, apabila bertindak balas dengan air. Nanti kamu kena coba tulis juga untuk kalium ya, apabila bertindak balas dengan air apa hasil ya. Kena belajar tulis, wajib ya.
Oke, seterusnya yang kedua ya, yang kedua. Oke. Yang kedua, oke, apabila logam alkali ya. Sekali lagi logam alkali ini merujuk kepada unsur kumpulan satu yaitu litium, natrium, dan kalium. Apabila terbakar di dalam gas oksigen ya, terbakar dalam gas oksigen. Oke, gas oksigen. Maksudnya apabila bahan ini ditindak balas dengan gas oksigen. Oke. Pepejal putih. Oke. Pepejal putih yaitu oksida logam. Bila sebut oksida logam maksudnya ada ion hidroksida. Ion hidroksida ya akan terbentuk. Oke, contohnya litium lah. Oke, litium ialah unsur kumpulan satu ataupun logam alkali ditindak balaskan dengan gas oksigen menghasilkan litium oksida. Oke, jadi kalau kita tengok, kalau kita sudah belajar tentang formula kimia, litium bercas 1 positif, ion hidroksida bercas 2 negatif. Oke. Jadi kalau kita seimbangkan kan dia akan jadi litium 2O1. Oke. Sebab kita perlu 2 cas positif ya, kita perlu 2 cas positif daripada ion litium. Jadi itu sebabnya penulisan dia macam ini ya. Oke, jadi ini hasil dia ini yang disebut sebagai oksida logam, litium oksida. Oke. Jadi apabila litium oksida ini pula, oke, ini berwarna putih ini ya, berwarna putih. Oke, pepejal oksida logam akan membentuk larutan beralkali. Kan sudah namanya ini adalah logam alkali. Jadi kalau litium oksida ini, litium oksida yang merupakan larutan beralkali akan larut di dalam air. Oke. Apabila oksida logam ini kita larutkan dalam air ya, ataupun kita tidak balaskan dengan air lah, akan menghasilkan, ini kita namakan sebagai litium hidroksida. Oke, litium hidroksida. Oke. Jadi nanti kamu boleh tulis juga untuk natrium. Untuk natrium, oke, kita coba. Oke, untuk natrium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Oke, seimbangkan. Oke, ada 4 Na di sini, jadi 2 kali 2 pun di sebelah kanan pun ada 4. Oke, ada 2 oksigen, atom oksigen sini pun ada 2 ya. Jadi bila natrium oksida ini kita tindak balaskan pula dengan natrium oksida. Yang ini saja kita ambil, kita tindak balaskan pula dengan air ataupun kita larutkan dalam air, akan menghasilkan larutan beralkali ya. Kita sebut larutan beralkali ya. Ini ialah natrium hidroksida. Oke. Jadi untuk kalium nanti coba kamu tulis ya. Mesti kena coba tulis persamaan kimia ya, banyak markah. Oke, jadi itu apabila logam alkali bertindak balas dengan oksigen ya, gas oksigen. Oke, yang ketiga ialah apabila logam alkali terbakar dalam gas klorin ya. Gas klorin dia mesti dalam bentuk molekul. Oke, sekali lagi ini logam alkali merujuk pada unsur kumpulan satu. Oke, litium, natrium, kalium ya. Oke, pepejal putih yaitu logam klorida akan terbentuk ya. Logam klorida. Bila sebut logam klorida maksudnya ada ion klorida. Ion klorida yang ini ya. Ini ion klorida akan terbentuk. Oke, jadi ini contoh ya.
Natrium bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan natrium klorida. Okey, ini yang disebut sebagai secara umumnya disebut logam klorida lah. Logam di sini adalah natrium. Okey, kalau kalium. Okey, kalium bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan kalium klorida. Okey, kita seimbangkan. Di sini ada 2, jadi kita letak 2, sini kita letak 2. Okey, jadi ini pepejal. Okey, ini gas. Ini ialah pejal kalium klorida. Okey. Seterusnya, okey, perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan 1 ya. Okey, daripada eksperimen, kereaktifan unsur didapati bertambah apabila menuruni kumpulan. Okey, mengapa ya? Okey, jadi seperti mana yang cikgu sudah jelaskan tadi, okey. Kereaktifan ini dikaitkan dengan kecenderungan atom untuk menderma elektron valens. Ini merujuk pada kumpulan 1 lah. Kumpulan 1 ini dia cenderung untuk menderma. Ingat istilah di sini, kadang-kadang ada buku menggunakan istilah menderma, ada juga yang menggunakan istilah melepaskan elektron valens ya, terpulang. Okey. Dua-duanya boleh diterima, menderma ataupun melepaskan elektron valens. Okey, bilangan petala yang berisi elektron bertambah apabila menuruni kumpulan. Hal ini menyebabkan pertambahan saiz atom. Okey, kalau apabila menuruni kumpulan 1 didapati bilangan petala semakin bertambah ya, bilangan petala semakin bertambah. Bilangan petala yang berisi elektron itu semakin bertambah. Okey, jadi kita nampak di sini ada pertambahan saiz atom. Okey, ingatlah dalam nukleus ini ada dalam nukleus ni ada apa? Dalam nukleus ni ada neutron ya. Ada neutron dengan proton. Proton ini bercas positif ya. Jadi elektron ini bercas negatif. Jadi kalau ada cas positif, cas negatif maksudnya ada tarikan lah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, okey, kita perhatikan di sini daripada konsep asasnya. Okey, apabila bilangan petala bertambah, kita nampak di sini ikatan, okey, daya tarikan nukleus terhadap elektron valens itu semakin lemah sebab semakin bertambah saiz. Okey, daya tarikan sebab dalam nukleus itu ada proton ya, bercas positif. Daya tarikan di antara nukleus dengan elektron valens itu semakin lemah. Jadi elektron valens ini semakin mudah ataupun cenderung untuk dilepaskan ataupun cenderung didermahkanlah kepada atom lain ya, dengan bahan yang dia ditindak balaskan lah. Okey. Maksudnya di sini kalau litium ini, okey, kita contohnya ya, kita ambil eksperimen tadi, kita tindak balaskan dengan air ya, kita tindak balaskan dengan air. Yang ini pun kita tindak balaskan dengan air. Ini pun kita tindak balaskan dengan air. Kita dapati bahawa kalium ini akan lebih reaktif. Kenapa lebih reaktif? Sebab elektron valens ini sangat cepat dilepaskan, sangat cepat untuk bertindak balas dengan air tadi. Okey, itu sebabnya kenapa dia cepat bertindak balas? Sebab elektron valens ini mudah dilepaskan sebab daya tarikan antara nukleus dengan elektron valens itu semakin lemah. Okey. Nah, yang dalam kes ini apabila daya tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah, elektron ini semakin mudah didermakan, merujuk pada elektron valens lah, semakin mudah didermakan, semakin mudah dilepaskan. Okey. Okey, jadi untuk latihan hari ini kamu boleh buat uji kendiri 4.4 ya. Okey. Nah, jadi kena belajar untuk tulis persamaan kimia ya. Jadi ini kamu cuba jawab. Okey, ini kerja rumah ya.
Okey, kita cuba tengok contoh-contoh soalan SPM ya. Okey, contoh-contoh soalan SPM. Antara unsur kumpulan satu yang manakah mempunyai saiz atom paling kecil? Okey, jadi kena ingatlah LiNaK. Mana yang paling kecil? Ini saiz atom paling kecil lah, lithium. Okey. Ini contoh soalan esei ya. Okey, diberi susunan radas, okey, mengkaji kereaktifan unsur kumpulan satu dengan oksigen ya, dengan oksigen. Jadi ada susunan di sini. Okey, mengapakah unsur WXY terletak dalam kumpulan satu? Okey, kenapa? Kenapa berada di kumpulan satu? Sebab atom WXY mempunyai satu elektron valence ya. Okey, apakah nama lain bagi kumpulan satu? Okey, jadi ini pun popular juga ya. Jadi kadang-kadang dalam soalan tu dia tidak sebut kumpulan satu tapi dia sebut logam alkali. Okey, ini panggilan lain lah bagi kumpulan satu. Okey. Okey, seterusnya, okey. Berdasarkan raja, susun kereaktifan. Ini memang selalu ditanya ya. Susun kereaktifan unsur W, X dan Y terhadap oksigen dalam tertib menaik. Terangkan mengapa. Okey. Jadi ini dia punya tertib. Okey, bila menulis tertib, kamu hanya perlu tulis itu susunan dan asingkan menggunakan tanda koma ya. Okey. Okey, kenapa? Okey, sebab saiz atom semakin besar. Okey, semakin besar. Mesti tulis berkaitan dengan saiz atom ya. Mesti tulis kaitkan dengan pertambahan saiz atom, pertambahan saiz ya. Okey, yang kedua, mesti ini pun poin penting ya. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron dalam atom semakin lemah. Okey. Ini merujuk pada elektron valence lah. Okey, semakin mudah, okey, apabila daya tarikan semakin lemah, okey, semakin mudah atom melepaskan elektron valence. Dia semakin mudah dilepaskan ya. Okey, jadi yang ini kamu kena tulislah. Okey, dalam menjawab soalan ini 6 markah, formula bahan dan hasil tindak balas mesti betul. Jadi kamu tulis formula lah. Okey. Formula bahan yang ini. Okey, sama ada kamu tulis dia punya simbol saja mengikut soalan ataupun kamu boleh tulis jugalah kumpulan satu, ambillah mana-mana contoh sama ada lithium, natrium ataupun kalium. Okey, nyatakan dua sifat fizik kumpulan satu. Okey. Pepejal lembut, permukaan kelabu yang berkilat. Okey, ini juga adalah salah satu contoh ya, soalan untuk kumpulan satu ya. 10 markah. Okey, ini apabila unsur kumpulan satu bertindak balas dengan air ya, bertindak balas dengan air, larutan hidroksida bersifat alkali akan terbentuk. Okey, huraikan satu eksperimen. Okey, jadi ini jawapan yang perlu ada prosedur, ada pemerhatian, ada ujian dan ada persamaan kimia. Itu sebabnya kamu wajib untuk belajar ya menulis persamaan kimia. Okey. Ini dia punya contoh jawapan ya. Kamu boleh baca nanti. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.